Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar anda di rumah? Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia hari ini, edisi Jumaat 11 Jun 2021 bersamaan dengan 30 Syawal 1442 Hijriah. Diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa baik-baik sahaja di samping keluarga dan rakan-rakan yang tersayang. Kalau pagi tadi kita memandu hendak pergi ke set Sejahtera Asia pada pagi ini. Meriah sekali melihat mereka yang bergelar sebagai penghantar makanan, e-hailing. Ya. Awal pagi lagi dah orang kata bertungkus lumus mencari rezeki. Jadi doa daripada saya kepada anda di luar sana, tak kira apa pun pekerjaan anda, diharapkan agar semuanya dikurniakan rezeki yang murah, dipermudahkan segala urusan, dan jangan lupa nombor baharu kita, sentiasa jaga penjarakan fizikal. Jangan lupa senjata nombor baharu kita juga, pelitup muka, hand sanitizer dan sebagainya, agar di samping kita mencari rezeki itu kan, pada masa yang sama kesihatan kita juga sentiasa terjaga. Baik, hari ini pastinya kita bawakan kepada anda pelbagai topik dan informasi yang perlu untuk anda cakna, kerana di blok yang kedua dan yang ketiga nanti kita akan bawakan kepada anda topik pusat internet community, kemudahan untuk rakyat, dan kita akan bersama di blok yang kedua dan yang ketiga nanti bersama dengan Pengarah Negeri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Encik Adiman. Dan untuk blok yang keempat dan yang kelima, kita akan bersama dengan Cikgu Azila, pastinya dalam slot pendidikan. Kita nak korek juga daripada cerita Cikgu Azila bagaimana prestasi para pelajar SPM 2020 beliau. Dengan cerita banyak coretan dan kisah yang kita lihat di media sosial semalam mengenai SPM 2020 juga akan kami bawakan di blok yang pertama ini. Jom kita mulakan dengan perkembangan semasa. Pertama, kita nak ucapkan tahniah kepada semua yang menerima keputusan SPM. Tidak kira macam mana keputusan anda, baik atau sebaliknya, apa yang pasti saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada anda, kerana bukan senang dalam tempoh yang mencabar, tempoh pandemik ini. Kalian telah melakukan yang terbaik, dan jangan lupa juga kepada mereka yang mungkin sudah pun menerima keputusan, gembira dengan keputusan yang diterima, apa juga keputusan yang anda dapat, jangan lupa untuk ucap terima kasih kepada orang di sekeliling anda yang sentiasa memberikan sokongan, pastinya antaranya ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Jangan lupa ucap terima kasih, kenang jua usaha yang telah tidak lakukan untuk kita semua. Okey, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, seramai 9,411 atau 2.46% daripada 381,894 calon yang menduduki peperiksaan SPM 2020 memperoleh keputusan semua A. Bayangkan 2.46%, iaitu berjumlah 9,411 orang memperoleh straight A's. Dan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jayden berkata, keputusan peperiksaan SPM 2020 juga menunjukkan peningkatan calon bandar dan luar bandar. Menyifatkan calon SPM 2020 adalah generasi paling hebat kerana terpaksa berdepan suasana pembelajaran dan peperiksaan yang berbeza berbanding calon sebelum ini. Menariknya semalam, kata Datuk Dr. Razzie, tabik hormat Pak Cik untuk anak-anak sekalian. Kerana kata beliau, biarpun dalam tempoh yang sangat mencabar, pencapaian SPM 2020 adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Ini yang kita katakan sebagai once we survive and able to adapt to the changes during this pandemic, we will survive in any challenge in the future. Dan diharapkan agar kejayaan pelajar SPM pada hari ini akan menjadi contoh untuk batch yang seterusnya, iaitu pelajar SPM 2021 yang akan menduduki peperiksaan SPM juga dalam keadaan normal baharu pada tahun hadapan, iaitu pada sekitar Februari dan Mac 2022. Kita harapkan agar trend peningkatan ini terus menunjukkan kecemerlangan, dan pastinya ini akan meningkatkan pembangunan modal insan negara kita. Syabas sekali lagi kepada pelajar SPM 2020 kerana membuktikan bahawa PDPR bukan penghalang untuk kita mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam Sijil Pelajaran Malaysia 2020. Okey, itu adalah perkembangan yang pertama. Kita berpindah kepada perkembangan yang seterusnya. Kamek mungkin saya ada duit,
Jadi result tu boleh jadi hadiah yang terbaik buat mak kami. Daripada artikel di website tvstv.my yang ditulis oleh Zalina Nordin, memang betul. Inilah hadiah hari lahir terbaik sepanjang 45 tahun hidup saya. Itulah ungkapan Misi Cinda Anak Balayong, seorang ibu tunggal yang menerima 2 kejutan sekaligus pada hari lahirnya, iaitu keputusan SPM cemerlang anaknya Elziria yang diselit dengan jambangan bunga. Menurut laporan yang dibawakan oleh Madeline dalam TVS Utama semalam, Elziria tidak memberitahu keputusannya yang cemerlang itu kepada ibunya yang merupakan seorang jururawat dan menunggu sehingga beliau pulang dari kerja untuk memberi kejutan. Banyak sekali coretan dan cerita SPM yang berlaku semalam. Apa kata kepada anda yang menonton? Jomlah kongsikan cerita anda semasa anda menerima keputusan SPM dahulu. Mungkin ada cerita-cerita menarik, sedih yang gembira lah pastinya kalau menerima keputusan yang baik. Mungkin ada juga yang menerima keputusan yang kurang memuaskan, tetapi sekarang ini menjadi seorang yang sangat berjaya. Apa-apa sahaja cerita anda, hantarkan di ruangan komen kami di Instagram Sejahtera Asia. Okey, sama-sama kita raikan nanti. Baik, bercakap mengenai keputusan SPM ini, kalau boleh kita beralih ke nota yang serius, yang mana ini adalah bukan satu pengakhiran sebenarnya adik-adik, kerana ini adalah permulaan untuk kita mencipta lebih banyak kejayaan dalam hidup. Dan kalau menurut World Economic Forum, generasi pada hari ini perlu bersedia untuk kewujudan pekerjaan baharu atau new occupations yang mungkin akan wujud pada masa anak-anak SPM hari ini sudah menghabiskan pengajian mereka di peringkat IPT nanti. Maksudnya, kalau kita lihat, antara pekerjaan yang baru yang wujud pada hari ini adalah syarikat e-hailing. Itu merupakan satu pekerjaan baru yang menuntut juga kualiti daripada anak-anak muda kita. Jadi, sebagai seorang anak muda yang baru sahaja melepasi peperiksaan SPM, jangan rasa perjuangan terhenti di situ. Perlu berfikir macam mana nak menjadi seorang yang lebih berkualiti dan dapat, orang kata, memenuhi keperluan pekerjaan-pekerjaan baru ini nanti. Dan ini adalah kualiti yang perlu kita ciptakan dengan cara anak-anak SPM ini selepas mereka mendapat keputusan, apabila mereka melanjutkan ke pengajian tinggi, jangan lupa untuk explore benda yang baru, jangan takut untuk ambil risiko supaya apabila zaman teknologi semakin canggih nanti kita mampu bersaing dengan negara-negara membangun dan negara-negara maju yang lain. Dan ini adalah kualiti yang kita mahukan dalam kalangan anak-anak kita. Dan bercakap juga mengenai SPM ini, PDPR, ia mampu membuktikan PDPR adalah mungkin satu kaedah ataupun teknik pembelajaran yang berkesan, kerana kalau kita bezakan dengan apa yang berlaku sebelum ini, SPM yang ada pada sebelum ini, mereka menjawab, mereka mempunyai kelas secara fizikal seperti biasa dalam kuantiti yang banyak, berbeza dengan mereka yang mengambil SPM pada tahun 2020. Jadi ini mungkin bermaksud bahawa kaedah PDPR ini boleh kita beri perhatian, terutamanya oleh pihak KPM, supaya anak-anak SPM pada tahun-tahun mendatang juga menunjukkan peningkatan. Dan melihat kepada PDPR, setakat ini pengagihan sejumlah 150,000 unit komputer riba, peranti dan sambungan data percuma diberikan kepada murid golongan B40. Jadi melihat kepada keputusan cemerlang ini, mungkin KPM juga berhasrat untuk menambahkan bilangan peranti dan kemudahan ini kepada anak-anak supaya mana tahu ini adalah norma baharu yang terbaik sebenarnya untuk anak-anak. Mungkin kaedahnya kurangkan kelas secara fizikal di sekolah, lebih banyakkan masa di rumah, namun pemantauan PDPR itu perlu dilakukan secara efektif dan ia akan menunjukkan hasil seperti yang kita lihat pada hari ini. Bayangkan dalam tempoh 5 tahun, kali ini PDPR SPM menunjukkan keputusan yang terbaik. Okey, berpindah kepada perkembangan yang seterusnya. Pastinya kita nak bawakan kepada anda perkembangan mengenai COVID-19 kerana kita perlu sama-sama cakna mengenai COVID-19 ini. Ia masih lagi belum berakhir. Malaysia berada dalam kedudukan antara 40 negara teratas yang mempunyai kes jangkitan COVID-19 di dunia. Satu kedudukan yang tidak boleh dibanggakan dalam situasi ini di mana nyawa menjadi taruhan. Jadi untuk mengelak kita daripada terus alpa, kita kena tahu perkembangan COVID-19 yang berlaku pada hari ini. Setakat semalam 10 Jun 2021 terus menunjukkan trend penurunan sebenarnya. Alhamdulillah, kes baharu positif 5,671 kes, manakala kes sembuh 5,133 kes.
Duka cita dimaklumkan sebanyak 73 kes kematian dilaporkan, manakala 4 daripada 73 kes kematian ini dilaporkan di Sarawak, yang mana 2 direkodkan di Sibu, manakala masing-masing 1 di Kanawit dan Seri Aman. Jumlah kematian di Sarawak setakat ini mencecah 334 kes dan kes baharu yang dilaporkan di Sarawak semalam adalah 631 kes, dengan Kuching merekodkan kes yang paling tinggi, diikuti oleh Miri, Seri Aman dan beberapa lagi daerah lain. Anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Kumulatif kes di Sarawak setakat semalam adalah 53,631 kes. Itu adalah perkembangan COVID-19 baik di Malaysia maupun di Sarawak. Jadi pada masa yang sama kita nak wawarkan kepada anda untuk anda juga dialu-alukan menjadi sukarelawan untuk membantu urusan vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV di seluruh Sarawak. Kelebihannya, selain sukarelawan ini mendapat vaksin secara percuma, mereka juga akan mendapat allowance bulanan RM2,400 bagi sukarelawan ijazah dan RM2,000 bagi sukarelawan diploma. Jadi itu antara kebaikan dalam kita berkhidmat menjadi sukarelawan pengedaran vaksin ini. Sama-sama kita rebut peluang ini, membantu orang lain dan pada masa yang sama kita boleh menjana pendapatan. Dan bercakap mengenai pengedaran vaksin ini, di Kapit, ada berita baiknya yang mana Ketua Menteri Sarawak semalam mengumumkan di Kapit akan menerima jumlah dos vaksin 16,680 dos seminggu, dan itu adalah satu berita baik kerana kita tak nak mereka di pedalaman tertinggal daripada menerima vaksin ini. Mereka juga perlu untuk menerima alat orang kata satu perlindungan diri. Ini adalah yang terbaik buat masa ini, alternatif yang terbaik. Jadi cakap juga mengenai vaksin, Ketua Komander PPV BCCK Kuching juga berkata setakat ini di BCCK tak ada isu pembatalan saat-saat akhir. Semuanya berjalan dengan lancar, dan menurut laporan Luqman Mohamad di TVS Utama malam tadi, kata Luqman, ingat jangan datang terlalu awal, memadai jika anda datang ke PPV BCCK Kuching 30 minit lebih awal untuk mengelakkan kesesakan. Baik, itu adalah perkembangan mengenai vaksin COVID-19 di Malaysia dan di Sarawak. Seterusnya, berita keluarga. Di mana semalam kita dikejutkan dengan beberapa berita kematian yang melibatkan abang kepada Ketua Menteri Sarawak kita, Allahyarham, Tuan Haji Abang Abdul Rahim bin Tun Abang Haji Openg. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga arwah, juga kepada Ketua Menteri kita, Datuk Partinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg. Juga berita kematian yang kedua melibatkan seorang pejuang muzik sapek, tetamu Sejahtera Asia yang baru sahaja berkunjung ke set Sejahtera Asia pada bulan yang lepas, iaitu Allahyarham Saufi Aiman Yahya, 31 tahun, merupakan pengurusi Persatuan Anak Seni Sapek Kuching. Arwah merupakan seorang yang ceria dan cintanya terhadap bidang muzik, terutamanya alat muzik tradisional Sarawak, memang tidak dapat dinafikan. Dengan itu, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia untuk blok yang kedua kepada anda di rumah yang mungkin sedang bersarapan di pagi 30 Syawal, pagi Jumaat penghulu segala hari ini. Diharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang ceria bersama dengan keluarga yang tersayang di rumah, selamat menjalani PKP. Dan apa yang paling penting, saya nak bagi satu tips lah. Kalau anda order makanan kan daripada e-hailing dan sebagainya, kalau ada rezeki lebih tu, berilah kepada mereka tips, kongsi rezeki. Ingat, dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Pagi tadi tahu semasa saya memandu nak pergi kerja, meriah sekali. Mereka dah bersedia sebenarnya untuk mencari nafkah dan sebagainya, memakai pelitup muka. Dan orang kata semangat tu mereka yang kita sentiasa ambil inspirasi daripada mereka dalam apa juga keadaan tempoh yang sangat mencabar ini, mereka tetap memastikan kelangsungan hidup diri dan keluarga menjadi keutamaan mereka. Baik, untuk blok yang kedua ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sangat penting saya kira. Ianya berkaitan dengan PDPR, ianya berkaitan mungkin dengan pendaftaran vaksinasi dan juga apa yang paling penting kita nak selit dan tanya juga bagaimana sebenarnya sekarang ini adalah dunia cyber yang mana orang sering melontarkan pendapat mereka di social media dan sebagainya. Bagaimana nak didik mereka untuk mempunyai adab ataupun tata susila yang lebih baik untuk berkomunikasi di media sosial, kerana kita akan berbicara mengenai Pusat Internet Community, kemudahan untuk rakyat bersama dengan Pengarah Negeri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Encik Adiman Ajem. Assalamualaikum. Selamat pagi Encik Adiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bertandang ke Sejahtera Asia pagi ini. Terima kasih. Okey, Pusat Internet Community, Encik Adiman dan penonton di rumah, adalah satu inisiatif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Sarawak SKMM untuk menyediakan kemudahan internet di kawasan yang mendapat liputan dan liputan yang orang kata internet yang kurang baik dan sebagainya. Dan setakat ini lebih kurang 873 pusat internet community PIK telah dibangunkan di seluruh negara, dan daripada jumlah tersebut Sarawak mempunyai sebanyak lebih kurang 129 buah PIK bagi memberikan kemudahan kepada semua orang. Maksudnya di Sarawak kita ada 129 pusat internet community. Sejak pandemik melanda pada tahun lepas, Encik Adiman, lebih-lebih lagi sekarang kita sedang menjalani PKP 3.0, pergerakan tu memang terhad untuk masyarakat kita berjalan ke sana, ke sini dan sebagainya, tujuannya untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi pertama sekali kita nak tahu bagaimana dengan kadar pendaftaran di lokasi PIK sepanjang musim pandemik ini. Terima kasih, Gas. Sebelum itu kalau boleh saya berkongsi sedikit berkenaan dengan sejarah penubuhan PIK dan konsep pelaksanaan dia. PIK ini sebenarnya adalah merupakan salah satu inisiatif MCMC yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses internet secara kolektif kepada penduduk di kawasan pinggir bandar dan luar bandar. Dan selain itu kita juga ingin menyemai kemahiran komputer dan internet kepada penduduk setempat di lokasi pusat internet tadilah. Dan selain itu objektif utama kita ialah untuk mengurangkan jurang digital antara komuniti di bandar dan juga di luar bandar. Dan inisiatif ini sebenarnya telah wujud sejak tahun 2007. Dan pusat internet komuniti yang pertama kita laksanakan di Sarawak ni ialah di Simunjan. Di Simunjan. Ya. Dan sepanjang tempoh 14 tahun ini PIK telah melalui proses transformasi daripada hanya berperanan sebagai pusat untuk kita mendapatkan kemudahan internet. Sekarang ini dia sebagai menjadi pusat sehenti untuk aktiviti pembelajaran, e-dagang dan pusat kreativiti dan inovasi. Wow, sekarang ini skop dia lebih luas, bukan hanya untuk pelajar sahajalah. Ya, betul. Kalau kita bercakap berkenaan proses transformasi inilah, sebenarnya kita memfokuskan kepada tindakan kita untuk menjadikan PIK ini sebagai sebuah pusat yang boleh menjana pekerjaan baru kepada masyarakat setempat. Dan yang keduanya ialah untuk memacu aktiviti e-dagang atau e-commerce di kawasan luar bandar khususnya. Dan seterusnya ialah untuk menyediakan lebih banyak lagi lah aplikasi-aplikasi atau kemudahan online kepada penduduk di luar bandar sana. Betul. Ini adalah apa yang seperti yang saya katakan di blok yang pertama tadi, yang mana kewujudan pekerjaan baru, dan mungkin insya-Allah dengan kewujudan PIK ini akan menjana segala pekerjaan baru tersebut, yang mana anak-anak SPM pada hari ini perlu bersedia ke arah tersebut. Kerana menurut World Economic Forum,
Anak-anak dan generasi muda pada hari ini bukan sahaja perlu cemerlang dalam prestasi akademik mereka, tetapi melihat kepada daya kebolehpasaran mereka dengan berjaya, sama ada mereka berjaya ataupun tidak memenuhi keperluan pekerjaan baru pada suatu hari nanti. Baik, tidak semua orang bernasib baik, lebih-lebih lagi masa tempoh pandemik ni, sebab ada di antara mereka yang mungkin kurang berkemampuan. Kalau kita sentuh dalam bidang pendidikan, ada antara ibu bapa yang tidak mampu menyediakan gadget dan peranti kepada anak-anak. Lebih-lebih lagi sekarang, semasa PDPR ini, macam mana Encik Adiman melihat peranan PIK masa tempoh PDPR ini, Encik? Kita melihat Pusat Internet Komuniti ini sebagai satu change agent atau agent pengubah di mana ianya menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan termasuk jugalah dari segi akademik pelajar-pelajar di lokasi pusat internet komuniti itu tadi. Dan di setiap pusat internet ini kita ada menyediakan kemudahan ICT, PC dan juga ruang latihan apa semualah. Jadi di musim PDPR ni seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pelajar terpaksa mencari capaian akses internet untuk belajar dari rumah, dan ada setengah daripada mereka ni tiada capaian di rumah. Jadi mereka ni boleh menggunakan kemudahan internet di pusat internet komuniti kita ini. Maksudnya ini boleh menjadi penyelesaian yang baik kepada para pelajar ataupun ibu bapa di luar sana yang mungkin terutamanya daripada golongan kurang berkemampuan yang buntu, di mana nak mencari capaian internet ataupun di mana nak mencari kemudahan gadget dan peranti untuk disediakan kepada anak-anak semasa PDPR. Maksudnya mereka boleh pergi ke PIK ini untuk menjalani proses pembelajaran mereka dan menggunakan perkhidmatan internet. Manakah mereka boleh pergi ke PIK, Encik Adiman? SOP yang perlu mereka ibu bapa tahu di luar sana, yang perlu mereka praktikkan di PIK. Cuma sekarang ni semasa musim PKP inilah kan kita hadkan penggunaan PIK di seluruh negara sebenarnya. Kalau ideally di pusat internet ni kita ada 20 PC. Boleh menampung sehingga 20 pengguna lah. Tapi di musim PKP ni kita hadkan kepada 5 pengguna dalam satu masa. Dan kita juga mengambil pendekatan untuk memastikan SOP daripada pihak berkuasa tu kita turutilah. Maksudnya dari segi penjagaan sosial, masuk kena klik kena scan MySejahtera dulu, dan proses sanitasi apa semua memang kita laksanakanlah. Kalau di PIK ni proses sanitasi itu kita buat 2 kali sehari. Kiranya ketatlah pengawasan tu, ibu bapa tak perlu risau dan sebagainya. Sedikit mengenai masa operasi semasa tempoh pandemik ini di PIK. Semasa tempoh PKP ini kita beroperasi 8 pagi sehingga 5 petang. Dan penggunaan di PIK ini hanya melalui temu janji lah. Maksudnya kalau nak pakai kena maklumkan kepada pengurus atau penolong pengurus PIK ini terlebih dahulu. Melalui temu janji. Jadi pastinya penonton nak tahu, kalau temu janji ni kita kena buat pendaftaran dan menghubungi pihak SKMM dan sebagainya. Kita akan sentuh mengenai perkara itu. Jadi teruskan kesetiaannya bersama kami di Sejahtera Asas. Sebelum kita berhenti berehat, nak tanya dulu soalan yang terakhir sebelum kita berpindah ke blok yang ketiga. Sekarang ini mungkin ada ibu bapa yang risau dan was-was takut anak-anak mereka keluar daripada rumah. Ialah di luar pemantauan mereka, lebih-lebih lagi semasa tempoh yang mencabar tempoh pandemik ini. Adakah terdapat kemudahan peminjaman laptop untuk dibawa ke rumah bagi tujuan PDPR daripada pihak PIK mungkin? Ada setengah PIK ini mempunyai kemudahan laptop yang kita boleh bagi loan lah kepada para pelajar di sekitar kawasan PIK tersebut. Tapi dari segi keselamatannya kita cuma membenarkan penggunaan tersebut di lokasi PIK buat sementara waktu ini. Itu antara orang kata kemudahan yang disediakan oleh Pusat Internet Komuniti Kuching dan Sarawak ini kepada mereka yang mungkin memerlukan perkhidmatan ini di luar sana. Selepas ini, kita nak tanya apa perbezaan antara PIK ini dengan pusat-pusat cyber yang selalu kita kunjungi semasa kita sama-sama muda dulu. Mengaku semua ada pernah pergi ke cyber kan? Lepas sekolah pergi cyber, nak sambung buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Yang kita terima ialah apakah itu kemurungan. Soalan klise tetapi sangat penting.
Sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi sebenarnya tidak. Kerana dari segi bahasanya, kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedih lah, macam-macam lah perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan everyday, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa, kita tak tahu kenapa, dan perasaan itu sentiasa di situ. Walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur, tetapi semua yang patut yang saya sebut tu, semuanya tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kan kita tak boleh nak bergerak secara psikologinya. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan. Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius ataupun major depressive disorder. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan kami sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Gembira sebenarnya sebab saudara-saudara kita di Kapit Sarawak tak lama lagi akan menerima dos vaksin sebanyak 16,680 dos seminggu. Harap-harap agar kita dapat mencapai imuniti kelompok sesegera yang mungkin, insya-Allah. Dan bercakap mengenai vaksinasi ini, juga SKMM ada peranannya dalam bahagian ini. Kita masih lagi bersama dengan Encik Adnan. Jadi Encik Adnan, kalau boleh dikongsikan, orang kata Encik Adiman, kalau boleh dikongsikan peranan PIK ataupun Pusat Internet Community ini dalam proses pendaftaran vaksinasi khususnya di kawasan pedalaman. Macam mana Encik Adiman? Okey, seperti yang saya maklumkan pada awal rancangan tadi ya, kita melihat PIK ini sebagai satu change agent dan juga touch point lah. Betul. Untuk kita lebih mendekati rakyat dari segi pelaksanaan program-program melibatkan kerajaan. Dan bila bercakap dengan proses pendaftaran vaksinasi ini, sebenarnya kita telah menggerakkan atau memobilisasikan pusat internet ni untuk membantu rakyat di sekitar PIK ni, terutamanya golongan warga emas yang mengalami kesukaran untuk membuat pendaftaran di MySejahtera. Jadi pengurus dan juga penolong pengurus pusat internet komuniti ini kita gerakkan untuk membantu mereka ni membuat pendaftaran di MySejahtera lah. Jadi maksudnya tak salahlah untuk anda mungkin sekiranya tak tahu lagi apa alternatifnya untuk mendaftar bagi program imunisasi ini, PIK mungkin jadi salah satu penyelesaian buat anda. Baik, perbezaan dengan pusat-pusat cyber di luar sana, Encik Adiman. Kita tahu dahulu bukan jadi trend tau. Maksudnya kalau kita habis sekolah aja, saya rasa zaman saya dahulu masih lagi ada mempunyai trend macam tu. Yang mana habis sekolah aja kita nak buka Friendster lah. Betul. Kita nak buat kerja rumah lah di pusat-pusat cyber. So apa perbezaan tu Encik Adiman antara PIK ni dengan pusat-pusat cyber ini? Perbezaan ketara yang kita boleh lihat antara pusat-pusat cyber dengan pusat internet komuniti ini ialah kita melihat PIK ini sebagai balai raya digital
Balai Raya Digital. Di mana ianya berperanan sebagai sebuah pusat komuniti setempat untuk mendapatkan perkhidmatan digital. Dan juga dari segi outreach kita dan kolaborasi kita. Kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, contohnya di Sarawak ini kita bekerjasama dengan pihak UNIMAS dan MDEC, dan seterusnya kita dalam rangka kerja untuk bekerjasama dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat lah bagi program usahawan mikro mereka. Dan kita telah mengadakan beberapa siri perbincangan dan insya-Allah di masa depan kita akan cuba bekerjasama untuk membawa usahawan-usahawan ini untuk terlibat dalam program PIK kita lah. Itulah beza dari segi outreach, kolaborasi dan kandungan PIK itu sendirilah. Nampak tak peranan PIK itu, penonton Jumaat ataupun di mana saja Anda berada, bahawa ia bukan hanya terhad untuk golongan pelajar sahaja, itu dalam bidang pendidikan sahaja. Ia juga mempunyai fungsi untuk mereka yang mungkin terlibat dalam e-dagang, terlibat dalam bidang keusahawanan, malah dalam bidang kesihatan kita sendiri, mereka juga berperanan dalam proses pendaftaran vaksinasi. Itu yang mustahak pada ketika ini. Baik, cabaran bagi SKMM yang mana sebagai orang kuat yang berperanan untuk menyediakan kemudahan ini, terutamanya di segi Negeri Sarawak, ada beberapa kawasan yang mungkin tidak mempunyai liputan internet ataupun rangkaian telefon yang masih lemah. Bagaimana Encik Adiman melihat cabaran itu dapat digalas oleh SKMM? Okey guys, seperti semua kita sedia maklum, yang pertamanya saiz keluasan negeri kita Sarawak ni luas dan juga dari segi topografinya yang berbukit bukau dan ada setengah kawasan penempatan ni yang cuma dapat dilalui melalui jalan balak atau jalan sungai. Dan dari segi rangkaian komunikasi ini, contohnya dari kita panggil line of sight, pandangan mata untuk membawa rangkaian komunikasi ini dari sebuah menara ke sebuah menara. Menara ini bergantung kepada line of sight ni. Jadi untuk PIK ada sesetengah PIK ini ada yang menggunakan satelit, teknologi satelit, terutamanya di kawasan pedalaman lah. Contohnya di Bario, di Long Beruang yang berdekatan dengan Long Banga. Itu 9 jam perjalanan dari Miri tu. Jadi alternatif kita untuk di kawasan-kawasan yang betul-betul pedalaman ni, kita menggunakan teknologi satelit. Itu dari segi rangkaiannya. Dan dari segi bekalan kuasanya kita menggunakan diesel, genset diesel lah. Seperti sedia maklum, penggunaan satelit dan juga bekalan kuasa diesel ni ada orang panggil kelemahan dia jugalah, kurang stabil apa semua. Tapi itulah alternatif yang kita ada setakat inilah. Tapi sebenarnya kalau boleh PIK ni di kawasan yang ada berdekatan dengan kemudahan fiber optik atau microwave, memang kita dahulukan teknologi ini dahululah. Baik penggunaan satelit ataupun diesel seperti yang Encik Adiman katakan tadi, pastinya ia menjadi alternatif terbaik. Bayangkan PIK ini ada di kawasan luar bandar. Pastinya penerimaan di kawasan luar bandar itu lebih luar biasa daripada kita di bandar. Kalau boleh ceritakan Encik Adiman, penerimaan dan sambutan daripada pihak mereka di sana. Saya bagi satu contoh di Long Beruang. PIK Long Beruang atau Pusat Internet Komuniti Long Beruang ni kita jalankan dengan kerjasama kerajaan negeri dahulu. Long Beruang ni sebenarnya adalah komuniti Penan. Dan di sana tu kita buat pusat internet tu kita ada sediakan ruang latihan dan juga ruang legal untuk mereka mengakses kepada perkhidmatan internet ni lah. So pada awal penerimaannya ialah mereka ni panggil sebelum ini belum didedahkan kepada internet dan juga PC lah. Jadi ada perasaan takut lah. Jadi mereka agak pada permulaannya. Jadi lama kelamaan kita ada lihat peningkatan dari segi penggunaan oleh mereka inilah. Peningkatan dari segi penggunaan. Tadi kita ada nak tanya kepada Encik Adiman kadar pendaftaran. semasa tempoh pandemik ini, kau boleh diceritakan? Setakat ini jumlah
pendaftaran di Pusat Internet Komuniti di negeri Sarawak kita ada 93,000. Okey. 93,000. Ahli yang mendaftar. Cuma di musim pandemik ni, terutamanya semasa tempoh PKP ni, ada sedikit penurunan dari segi pendaftaran dah. Sebab PIK ni terpaksa beroperasi mengikut SOP yang telah ditetapkan pihak berkuasa lah. Dan saya kira melihat kepada kawalan SOP yang ketat dan kelajuan internet melalui kemudahan yang mereka sediakan, saya kira ia menjadi satu alternatif yang terbaik untuk anda pergi ke PIK sekiranya mempunyai masalah internet di rumah, tak ada peranti nak lakukan PDPR dan sebagainya. Baik, kita nak bercakap juga mengenai cabaran dunia cyber pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat adab untuk bercakap dan beretika, mengeluarkan pendapat untuk di media sosial dan sebagainya semakin kurang dititik beratkan. Bagi pihak SKM sendiri, bagaimana pihak SKM boleh melihat bahawa di samping kita mencapai kecanggihan teknologi dari hari ke hari, namun kita dapat menjaga adab itu supaya penyampaian pendapat itu dapat dilakukan secara efektif, Encik Adiman. Betul, Gas. Sebenarnya penggunaan internet di masa kini memang menjadi cabaran kepada pihak MCMC dari segi kawal selia kita lah. Namun begitu, kita ada menjalankan inisiatif advokasi kita lah, yang kita panggil Klik dengan Bijak, di mana kita pergi ke sekolah-sekolah dan juga di agensi-agensi kerajaan untuk memberi advokasi tentang penggunaan internet yang betul lah. Dan kita juga dari segi kawal selia dan pematuhan, kita juga bekerjasama dengan pihak polis, dengan pihak Bank Negara Malaysia untuk turut serta dalam program advokasi mereka ini. Itu adalah mengenai kesedaran kita untuk sentiasa, walaupun kebebasan bersuara itu ada, namun adab dan etika itu perlu sentiasa kita jaga. Sebelum kita berhenti berakhir, nak tanya juga kepada Encik Adiman, melihat kepada konsep inclusivity, in connectivity, terutamanya dalam golongan warga emas, mereka juga tidak boleh kita abaikan dalam kecanggihan teknologi ini. Sebab secara realitinya, kalau kita lihat di pusat-pusat bandar seperti Kuala Lumpur, masih ada golongan nenek, datuk dan sebagainya yang mana terpaksa memberikan ATM card mereka kepada orang-orang, masyarakat awam di sebelah mereka untuk memeriksa ataupun mengeluarkan duit mereka, even daripada ATM machine pun. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita rasa macam belum lagi dapat bersaing dengan negara-negara lain. Macam mana pihak SKM melihat dan berpendapat bahawa inclusivity in connectivity ini perlu dipertingkatkan lagi dalam kalangan masyarakat kita? Okey, Gas. Seperti saya maklumkan tadi, PIK ni kita melihatnya sebagai satu touch point kita untuk mendekati rakyat di luar sana, termasuk juga golongan warga emas ini. Dan sebenarnya kita amat berterima kasihlah kepada pihak pengurus dan penolong pengurus pusat internet kita ni. Kita ada 129 PIK di negeri Sarawak ni. Kerana mereka ni, dengan kemahiran mereka ni, mereka mendekati warga-warga emas dan termasuk juga student di luar sana lah, untuk membawa mereka ni ke pusat PIK dan memberi pendedahan kepada perkhidmatan digital yang ada di PIK, termasuk juga warga emas. Contohnya JKK kampung kan, nak mengadakan mesyuarat pun kita alu-alukan untuk mereka menggunakan pusat internet, tapi di situ kita selitkan elemen kemahiran digital. Contohnya nak buat mini mesyuarat JKK itu sebagai latihan atau meriah kan, pastinya suasananya meriah dalam kalangan senior citizen ni ataupun warga emas ini. Dan ini adalah alternatif ataupun kemudahan yang disediakan oleh PIK. Pertama untuk PDPR, kedua untuk sistem kesihatan kita, pendaftaran vaksinasi, lebih-lebih lagi melibatkan warga emas yang mungkin tak mempunyai jaringan internet untuk mendaftar ataupun tak tahu macam mana nak daftar. Ini mungkin alternatifnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Encik Adiman Ajam, Pengarah Negeri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, kerana berkongsi mengenai PIK, kemudahan untuk semua, kemudahan untuk rakyat kita. Terima kasih Encik Adiman. Terima kasih, Gas. Baik, kepada anda di luar sana, di mana sahaja anda berada, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Azila, pastinya blok ke-4 dan blok ke-5, slot pendidikan. Jangan ke mana-mana.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Baik penonton di rumah atau di mana sahaja anda berada, untuk pengetahuan, keputusan SPM 2020 adalah pencapaian terbaik sepanjang 5 tahun. Yang mana ini membuktikan bahawa biarpun dalam keadaan PDPR, anak-anak SPM ini dapat menggalas tanggungjawab mereka dengan jayanya, ataupun adakah ini bermaksud bahawa PDPR sebenarnya adalah langkah yang terbaik untuk para pelajar ini dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Jadi ini mungkin menimbulkan persoalan oleh kita kalangan masyarakat. Adakah sama ada kerajaan perlu menambahkan bilangan gadget ataupun meningkatkan kelajuan internet di beberapa kawasan dan sebagainya. Namun syabas nak diucapkan kepada KPM kerana pengagihan sejumlah 150,000 unit komputer riba, peranti dan sambungan data percuma kepada golongan B40 sedang berlangsung sekarang ini. Jadi itu yang sama-sama kita raikan dan kita harapkan yang terbaik dalam sistem pendidikan negara kita. Dan bercakap mengenai pendidikan, sekarang kita berada dalam slot pendidikan bersama dengan tidak lain tidak bukan Cikgu Azila. Ya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi guys. Lebar senyuman Cikgu. Tahulah, hampir lebih kurang separuh kelas matematik, subjek matematik Cikgu Azila dapat grade A. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Semalam saya memang nervous. Dari pagi dan dalam grup dengan mereka ni, kita siap hitung masa. Cikgu 29 minit gig cikgu. Oh, ada countdown. Cikgu 15 minit gig cikgu. Cikgu, macam mana situasi semalam? Meriah tak dengan telefon tu? Dapat lari daripada telefon tak, ke sentiasa di message oleh para pelajar? Mesej dari pelajar, mesej daripada kawan-kawan, daripada parents dia lagi. Oh, memang meriahlah telefon saya semalam. Kan? Itulah kepuasan sebagai pendidik ni. Okay. Alhamdulillah. Slot pendidikan hari ini Cikgu, apa yang Cikgu nak ajar teknik baru kepada kita hari ini? Okey, dia masih seperti apa yang saya ajar pada Selasa dan seperti semalam juga, iaitu tentang algebra. Dia ada tentang darab dan bahagi untuk algebra. Dan hari ini saya nak menambahkan lagi unsur-unsur negative and positive number. Banyakkan lagi lah. Okey. Yang hari ini saya nak pesan, kalau jumpa nombor itu adalah positif dan positif, kalau nombor positif darab nombor positif, jawapan dia akan jadi positif. Iya. Kalau nombor negatif jumpa nombor negatif pun juga akan jumpa jadi positif. Maksudnya kalau sama, jadi akan jadi positif. Kalau tak sama, negatif jumpa positif ataupun positif jumpa negatif akan menghasilkan jawapan negatif. Jom kita tengok soalannya. Dia adalah 4x kuasa 2y darab dengan negatif 2xy bahagi pula dengan 6x kuasa 4 y kuasa 2. Oh, 4 tak cantik. Okey, kejap. Okey, buat macam gini. Okey. So, di sini saya letak dalam kurungan lah, lebih jelas. Kalau pertama kali tengok ni macam susah je kan. Menakutkan kan? Menakutkan je. Student tak berapa suka ni kalau ada x kuasa 2 lah, kuasa 4 lah apa. Tetapi ada caranya. Untuk yang tingkatan 1 lah, saya nak ajar asas dia sekali. So, kita main potong-potong-potong. Saya cakap begitu, potong-potong-potong. Macam mana? Darab ini boleh diselesaikan dulu dekat atas. Ini saya buat macam ni lah. Okey. Bahagi ni kita akan buat tanda per begini. Okey, pecahan lah. Per, pecahan. Okey. Yang atas ni kita selesaikan dahulu. 4 darab dengan negatif 2. Ingat lagi yang ini tadi. Apabila tak sama, positif jumpa negatif, jawapan dia jadi negatif. So 4 darab 2 adalah 8, jawapannya negatif 8 lah. Okey. Di sini ada 2x, di sini ada 1x. So x semuanya 3. Okey, untuk kaedah ini kita buatlah 3 biji x macam gini. Okey. Seterusnya y ada 2. So kita buatlah 2y. Okey. Seterusnya dekat bawah kita letak yang ni. Ini ada 6, ada x ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Y-nya ada 2. Buat macam ni baru nampak. Baru kita nampak. Kan? That's why yang ini memang saya ajar untuk tingkatan 1 lah. Tingkatan 1 better buat cara begini. Yang ni part ni saya suka. Part potong-potong ni. Potong-potong. Lepas tu ini buat macam pecahan biasalah. 8 dan 6 boleh dibahagi dengan 2. So ini jadi negatif 4 di atas, bawah pula jadi 3. Manakala ini nak potong-potong-potong. Ini ada 3 kan? Ini ada 4. So kita boleh potong sampai 3.
Y-nya pula boleh potong semua. Ini dua kan? Okey, potong dua. Y dah tak ada dah. Y dah tak ada. So atas ini cuma tinggal nombor negatif 8 kan? Semua dah potong. Bawah ada tinggal 6, so ini jadi 3. Apa lagi tinggal? X sahaja. So jawapannya begini. Penulisan untuk jawapannya, kalau pelajar tulis negatif di atas, no problem. Boleh. Dan sama juga lebih pro lagi nampaknya, lebih cantik. Kita letak dekat tengah. Pelajar dia nak nampak pro. Barulah pemeriksa tertawan hati. Kalau kita jaga tulisan kita jaga macam mana nak letak posisi, simbol positif, negatif. Betul. Pemeriksa pun happy, barulah dapat A kan. Jadi selepas ini, jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi mungkin tips daripada Cikgu Azila kepada anda di luar sana. Yalah, 2021 ni keputusan dah elok kan? Kita nak tambah lagi cemerlang untuk tahun 2022 ni. InsyaAllah. Lepas ini semuanya hanya dalam Sejahtera ASEAN. Matematik tu menarik sebenarnya kalau anda boleh faham gerak kerja, langkah penyelesaian tu, soalan tu dan sebagainya. Dan sebab itulah kami bawakan Cikgu Azila dalam Slot Pendidikan. Kerana daripada soalan yang kompleks, beliau boleh tukar persepsi anda. Soalan yang kompleks itu berubah menjadi soalan yang boleh kita jawab sebenarnya. Okey, masih lagi untuk algebra darab bahagi. Ya, betul. Tadi mungkin contoh yang berbeza, sekarang ini contoh yang baru pula. Contoh yang baru pula. Student dia tak suka kalau tengok soalan itu dia bertindih-tindih. Maksudnya dalam bahasa kita bertimpak-timpak lah. Betul. Pecahan-pecahan. Dia tak apa-apa suka. Dia akan pening tengok. Akan stres. Stres. Saya faham. Memahami. So, kalaulah jumpa soalan begini. 4 X square Y 4 and then per pula macam gini. Lepas itu di bawah ini ada darab pula. 2 X Y kuasa 2 darab dengan 2 Y kuasa 3. Ini memang soalan yang student tak suka tengoklah. Tapi bawa bertenang. Bawa bertenang. Boleh dijawab ni, jangan boleh. putus asa. Benda boleh settle. Benda boleh settle. Okey, so macam ini kita gunakan teknik potong-potong tadi juga. 4X ada 2, Y ada 4. Ini 4, X ada 2, 2X, X. Okey. Y pula ada 4. Y, dan Y lagi sekali. Y. Okey. Dan seterusnya ini negatif 2 darab 2. Ingat lagi kalau tak sama dia akan menjadi negatif. So negatif 2 darab dengan 2 dapat negatif 4. Di sini saja ada X. Sini tak ada. So hanya ada satu X. Manakala Y, ini ada 2, ini ada 3, semuanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5Y. Jadi teruskan kerja potong memotong. Okey. 4 dengan 4 ni sama, boleh potong lah. Ingat masih ada tinggal tanda negatif. Okey. So, ini ada 2, di sini pula ada 1. So kita potong 1, potong 1. Okey. Seterusnya, ini di atas ada 4. Bawah pula ada 5. So 4 lah boleh potong. Potong ini, potong ini, potong ini dan ini. So kita lihat apa yang tinggal. Atas nombor dah tak ada dah. So atas hanya ada apa? X saja yang tinggal. Mungkin cikgu boleh minta tolong cikgu bulatkan apa yang tertinggal tu cikgu. Yang tinggal okey, bulatkan. Okey, ini yang tinggal. Kat boleh bawah nampak kita ada bawah ada tanda negatif, ingat. Okey. Mana lagi? Apa lagi yang tinggal? Y. Y yang tinggal. So, yang tinggal itu di atas ada X. Okey. Bawahnya pula ada negatif Y. Okey, negatif Y. Seperti yang saya cakap tadi, tanda negatif ini letak atas ke letak bawah sama sahaja. Tapi kalau pro letak dekat pro punya cara, kita nak nampak pro kan. Kita kan nak genius kan, letak di tengah-tengah. Okey. Itu paling elok lah sahaja sebenarnya. Terima kasih Cikgu Azila. Sama-sama. Sudi berkongsi tips yang baru untuk algebra, operasi darab dan bahagi pada hari ini. Diharapkan agar ianya dapat memberi manfaat kepada anda di luar sana, baik kepada pelajar ataupun ibu bapa, supaya dalam tempoh PDPR ni sama-sama dapat bekerjasama dengan para guru di sekolah. Kita sebagai ibu bapa boleh mungkin mengajar tips-tips mudah daripada Cikgu Azila ini kepada anak-anak kita. Baik, kalau mereka yang terlepas mungkin nak mengulang kaji apa yang diajar oleh Cikgu Azila, jangan risau, boleh cari sahaja kami di YouTube
di YouTube TVS, search sahaja Sejahtera Asia. Terima kasih sekali lagi Cikgu. Sama-sama. Tahniah diucapkan kepada Terima kasih. Cikgu kerana melahirkan ramai pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM 2020. Ya, Dan kepada Alhamdulillah. anda di luar sana, ingat, tak kira bagaimana keputusan anda, ini sekadar permulaan dan orang kata lebih berani lagi untuk ambil risiko supaya kita mempunyai self-enrichment yang tinggi dan lebih berjaya pada masa-masa akan datang. Syabas dan tahniah kami ucapkan sekira apa juga keputusan yang kita dapat. Sampai kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia yang akan datang. Esok dan lusa, Sejahtera Asia edisi hujung minggu bersama dengan Fatah, Sharon dan Shasha. Hanya di Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.